Hello. Selamat semuanya. Ini adalah satu aktiviti yang saya nak lakukan pula. Ya, ini tak apalah kalau ganggu. Ini polar bear Australia yang tengok macam mana nanti. Jadi saya ingin memulakan perjalanan. Banyak yang akan saya kongsi nanti. Jadi mungkin bagi kamu yang minat, kamu dengar dan tengok lah ya. Bagi yang kurang berminat tu tak apa, like saja. Ini solo nih. Planning adalah untuk pergi relax, santai, sama ada sepetang ataupun pilihan kedua. Kalau saya rasa mau stay nanti, jadi saya akan bermalam di lokasi yang telah saya pilih. Jadi ini adalah permulaannya dan tengok nanti macam mana. Kalau kita tengok di belakang tu ada kontainer yang saya bawa. Tujuan dia adalah, kita slow lah ya. Tujuan dia adalah supaya dapat feel dia dulu. Bila dah tahu feel dia, baru kita tengok apa kelemahan kekurangan dia, kemudian baru kita akan tambah nanti. Tetapi ini saya rasa hobi hujung minggu lah, bukanlah untuk selalu untuk stay, tetapi mungkin ya tengok tempat. Kalau sesuai untuk bermalam di situ, saya akan bermalam. Kalau rasa tak minat mau balik, saya akan balik. Tapi konsep dia macam ni lah. Mungkin saya juga jalan untuk keluar seketika pada hujung minggu dan buat aktiviti yang saya suka dan tengok tempat. So itulah lebih kurang dia. Jadi follow likes guys. Nanti saya akan beritahu lah apa semua barang yang saya bawa. Banyak juga persediaan dia, tapi saya pergi dengan jenis yang sempoi lah ya, tidak terlalu advance, semuanya mesti ada, tidak. Okey, ketika ini dulu saya cuba nak dapatkan beberapa barang sampai dalam perjalanan, nanti baru saya beritahu apa saya punya plan. Tapi sama ada plan tu akan berubah kalau dah sampai di sana nanti. Tengoklah. Saya rasa nak buat konten berapa minit, mau simpan di YouTube pun, tapi terpulang nanti bagaimana. Okey, bye. Okey, ada banyak yang saya bawa ni sebab saya planning untuk dua perkara. Sama ada untuk relax beberapa jam saja ataupun stay ya, overnight di lokasi yang saya pilih. Kemudian contohnya dekat box di situ ada macam-macam ada. Okey, sambil driving ini saya berceloteh sekejap. Jadi kalau korang tengok ni di YouTube ya, teruskan saja tengok sampai habis. Komen, like. Saya bawa meja lipat, walaupun pada awalnya saya plan untuk tidak perlu pakai meja lipat ya, sebab box besar yang saya beli itu saya ingat nak buat itu seperti meja. Jadi letak bertingkat-tingkat, akhirnya boleh dijadikan seperti meja. Sebab saya kan jenis yang tak perlu nak banyak-banyak kan, buat simple-simple pun dah okey. Kemudian saya bawa pelbagai elektrik, termasuk saya bawa 3 bateri kereta yang lama ya. Jadi oleh kerana saya tak sempat nak jual, jadi saya guna itu untuk kadang-kadang keperluan untuk ada, saya pakai pada saya punya drill. Jadi sebab itu saya simpan dia. So saya ada 3 bateri yang tidaklah bagus lagi tapi boleh pakai. Jadi sebab dia 3 tu okey lah, kalau satu saja tak boleh. Tapi kalau benda ini diteruskan, memang akan beli mungkin yang 60N punya untuk dipakai. Paling-paling pun dalam berapa jam ataupun satu malam sajalah, sebab saya tidak plan untuk lama-lama. Inverter ya, dari bateri itu nanti ke alat elektrik. Ada kipas kecil, ada kipas USB, ada kipas
kipas komputer PC yang saya cari 12 volt, sebab kalau kita connect dia kepada bateri kereta itu kan jenis yang 12 volt, jadi dia tak perlu controller sangat, jadi hanya connect saja boleh. So itu kipas-kipas yang pakai, termasuk juga dengan lampu. Ini lampu sisa-sisa yang tak dipakai lah, saya connect dia. Semua mau connect ke bateri, dia guna penyepit tu ya, connect ke bateri. Ada juga lampu-lampu yang kecil-kecil lah, boleh pakai itu. Ini macam-macam lah yang sudah dibeli sebelum ini, slow beli. Itu electrical. Kemudian tempat tidur, saya beli plywood yang tebal itu. Saya potong sesuai dengan keperluan saya. Misalnya ada satu bahagian tu lebih panjang, satu bahagian lebih pendek. Bahagian tengah kereta saya tidak buka supaya lain kali boleh pakai. Jadi tak perlulah leceh nak angkut-angkut dia ya. Plywood, saya ingat nak potong belah plywood tu 2, tapi mungkin tengok keperluan next time. So sebelum ini untuk cover plywood ni, dia bahagian bawah dia supaya dia tidak patah dan sebagainya kan. Mula saya letak papan supaya itu nampak plywood tu okey saja ya. Tapi bila difikir-fikir balik, bagus saya letak kontainer. Jadi di dalam kontainer tu saya boleh letak barang, jadi tak perlulah saya bawa barang banyak-banyak. Itulah idea dia. So saya letakkan 2 kontainer kecil, just nice, cun-cun tinggi dia. Carilah sukat sana sukat sini juga benda ni, letak di bawah dia. Kemudian ada berapa box. Saya belilah berapa box, tapi yang nampak terpakai itu mungkin sekitar 3-4 box saja. Ini pun ialah tidak rasa, sebab saya seorang saja, ada rasa yang saya tak perlu bawa, jadi saya tak bawa ya. Kemudian apa lagi? Kebetulan saya sudah beli lama, iaitu penutup tingkap kiri kanan untuk menghalang nyamuk, dan juga termasuk yang bahagian belakang tu. Bila kita buka bonet belakang tu, saya juga ada beli untuk penahan ataupun supaya elak nyamuk masuk. Jadi bila bongkar-bongkar stor lama tu terjumpa, jadi tak perlu order lagi, terus cuba pakai saja. Tapi kalau pakai ini mungkin di dalam hutan itu wajib, tapi yang tak best dia mungkin kurang angin. Kalau di pantai nyamuk dia mungkin kurang, tapi mungkin ada. Tapi yang bagus dia kalau di pantai itu dia dia berangin. Jadi tengoklah, kita bawa saja dan tengoklah kita pakai ke tidak ya. Sekarang kita masih meneruskan perjalanan kita untuk pergi try car camping. Sebab kalau kita nak bercamping pakai kemah biasa, dahsyat juga tu, banyak kerja, banyak setting. Itu tak apa, bawa itu setting itu tak apa. Bila part balik tu geng, aduh hai, bila part balik tu yang payah tu kalau nak bercamping yang biasa ni. Jadi ada juga saya tengok ada jenis dia punya kemah tu jenis letak di atas kereta. Ya, kalau kita memang kereta itu khas untuk camping tak apa, tapi kalau kereta itu kita bawa nanti ke hulu ke hilir, bawa kerja, jadi macam banyak pula. Alamak, banyaknya kereta, nak jam pula ni. Takkan hari Sabtu pun nak jam. So itulah, sambil kita drive, berborak-borak, bercerita. Jadi akhirnya saya pilihlah untuk menggunakan kereta Avanza lama. Ini sudah berapa tahun ni? Mungkin 20 lebih ya. 20 tahun kita. So far so good untuk dijadikan car camping. Saya buka
kerusi di belakang tu, sebab kadang-kadang simpan barang sana. Jadi yang tengah tu saya tak buka. Saya potong plywood tebal, letak sana itu untuk baring-baring, tidur-tidur. Bawa peralatan asas yang perlu. Jadi tengok nanti macam mana ya. Air itu pun air mineral yang biasa saja, fly sheet yang biasa saja, sebab kita nak feel dulu, nak tengok. Dan sebab ini pun bukan sesuatu yang akan selalu dibuat. Jadi mungkin untuk membeli peralatan yang canggih-canggih sangat tu macam belum tiba masanya. Melainkan kalau waktu cuti panjang barangkali ya, mungkin atau dah pencen nanti, baru boleh buat betul-betul dan memang jalan sampai 2-3 minggu macam tu, barulah berbaloi. Jadi kalaupun kita buat macam tu, dari semasa ke semasa mesti akan menambah-nambah nanti keperluan di dalam kereta ini untuk mempermudahkan dia supaya menyenangkanlah setiap aktiviti yang dilalui pada setiap hari. Okey, perjalanan diteruskan. Setelah lepak-lepak, makan, minum, beli barang, kita pergi ni. Ini baru dia betul-betul solo camping. Solo camping menggunakan kereta, car camping. Tapi tengoklah dulu ya. Mau tengok lokasi dulu. Sama ada berminat untuk bermalam ataupun hanya cukup lepak, mandi-mandi saja sambil santai-santai. Okay guys, nikmati view. Jalan ni macam baru di-upgrade. Sini tar lah pula. Tadi tu belum ditar. Sekarang ini kita memasuki laluan jalan kampung. Kita ikut Google Maps saja ni. Di depan tadi bagi yang mula dan mungkin nak pergi ke sini lain kali, nanti sama-sama kita tengok dulu macam mana. Di laluan masuk simpang utama tadi itu ada kedai runcit. Jadi just in case korang nak beli apa-apa, lupa nak beli apa-apa untuk camping, boleh beli di sana. Itu info yang setakat ni, sebab kita tak tahu di depan nanti macam mana. Dan kita sedang menghampiri gunung. Sekejap tak. Sekarang tak balik. Untuk lokasi ini saya hanya betul-betul berpandukan Google Maps saja, review orang dan tengok gambar yang orang ambil. Ada balai raya, ada futsal.
lagi. Ini gereja apa besar ni. Sini ada kedai pula. Kita 6 minit lagi untuk pergi sampai ke lokasi. Ini semua kawasan Bidayuh ni. Kampung Senibong, library dia cantik juga, unik. Seterusnya masuk simpang ini, Jalan Tondong untuk pergi ke Camp Opai. Nah, inilah dia guys, Camp Opai. Sekitar 3 km lagi kita akan sampai. Jalan okey. Rupa-rupanya yang saya masuk simpang utama tadi itu adalah macam shortcut tu. Lepas tu jalan dia sedang dilebarkan, sebab itu masih berbatu, ada yang tar, ada yang tak ada tar tadi. Dan sekarang ini kita sedang pakai Jalan Tondong. First time guys, first time. Halaman rumah nampak cantik, orang sini. Kalau ikut perjalanan awal dia lebih kurang 1 jam 10 minit. Lokasi A ke lokasi B, iaitu untuk sampai ke Opai Camp ni. Agak-agaknya Opai itu Apai tau. Mungkin itu Apai Camp ataupun Camp Bapak. Mungkin bahasa Bidayuh tu, saya tak tahu lah, main agak-agaknya. So sambil tengok tu, bagi korang yang pernah pergi ke sini, boleh lah share pengalaman orang ya, entah apa ke, baik ke tak okey ke, boleh saja share supaya yang lain nanti kalau baca ni tengok, mungkin dia pun nak pergi ke sini nanti lain kali. 2 km lagi sekitar perjalanan menghampiri Village Shop. Oh, sini ada kedai 2 km dari tempat itu. Sebab saya kurang pasti kalau tempat itu ada tempat orang masak, sama ada yang punya ini masak atau tidak. Kita tengok saja dulu. Kalau tidak 2 km boleh pergi ke kedai runcit yang baru dilimpas tadi untuk beli apa yang patut. 800 meter. Di sebelah kiri ini rela. Lepas tu repair kereta. Sekejap lagi nak sampai guys. 500 meter. Gereja Katolik Saint Martin, Kampung Segong. Oh, rupanya kita sekarang ni di Kampung Segong. Saya kurang pasti mana satu dia. Oh, Camp Opai sebelah kanan. Camp Opai sebelah kanan. Langkah jembatan Sungai Agis Opai. Oh, di bawah itu lah dia. Ini nampak tenang. Ada anjing pula di depan ini. Anjing jelas lah ya. Oh, dia ke sebelah kanan ini guys. Rumah panjang ni belum siap lagi. Kalau ikutkan boleh bawa kereta, tapi macam tak okey je bawa kereta. Mungkin rumah panjang ni belum
siap dibina lagi ni. Belum siap dibina. Apa yang ada di sekitar ini? Oh, ini laluan dia. Tapi mana dia masuk? Kota Bazar ni tak dapat masuk pula. Kita cek dulu kawasan. Sekarang kita cuba masuk dulu. Tapi kalau bawa kereta ini, kalau 4 wheel okey lah. Ini dah lembek ni. Ini yang bazar ni belum tentu boleh masuk. Rotaan. Kenapa lori di sini? Mana orangnya? Macam dalam mak parking sini kan. Di sekitar kawasan. Kalau ramai-ramai di sini mungkin okey lah. Lori ini macam dalam mak sini. Air ini mandi di sini macam okey. Laluan dia, kalau yang ini turun sini. Dia turun sini terus berenang ke sana kalau nak pergi seberang. Di hulu pun ada. Kalau ramai-ramai mandi sini dia mungkin okey. So sini ada tempat duduk, ada tempat lepak. Sini ini kawasan tebing yang dimiliki oleh Opai. Rasa ini yang dibuat oleh orang yang dalam video tu. Belakang tu rumah panjang yang belum siap lagi. Kalau nak mandi ini macam tak okey. Sini tak okey. Kalau cari seafood okey ni. Depan tu rumah. Mandi mungkin yang ini lebih okey. Turun dari situ, sini, situ di situ ya. Turun situ mungkin boleh mandi ambil air biasa tu. Toilet tak ada, tapi diberitahu untuk ke rumah panjang. Tapi rumah panjang ni tak ada orang. Kalau jenis memang solo camping mungkin okey lah. Banyak juga pokok ni guys. Di bawah pokok. Ini ada laluan turun. Okey juga ni. Laluan turun. Mandi sebelah ni okey. Itu tempat mereka terjun tu. Ada kali. Jom kita explore lagi sekitar dia. Tahu lah kalau bawa kereta ni mungkin dari depan tu kok. Dari depan ni boleh jadi empayan. Nyamuk ada. Walaupun masih siang sudah ada nyamuk. Belum lagi hutan ni.
Ini kalau buat ada iron pipe. Dari mana dan kemana iron pipe ini? Nanti kita explore dulu. Ini tak boleh lalu kereta. Mungkin kereta lalu sini. Ini bahaya pula lalu kereta. Kalau motosikal sini boleh. Kalau kereta nanti masuk dalam ni. Aduh, susah juga. Boleh lah. Ini masih boleh ni. Masih boleh lalu kereta. Slow. Kalau four wheel okey. Oh, di situ ada buat nyamuk. Ini tempat mereka melompat. Kalau ke sana lebih deras untuk mandi macam okey. Tapi itu dah pergi area lain sudah. Kita tengok kawasan tu dulu guys. Masuk melalui ini okey ni. Nak bawa kereta. Ini di sebelah jalan. Ini kalau car camping setakat atas ni saja. Kat sini tak boleh. Jadi memang four wheel. Adventure, jom kita tengok air. Tengok air guys. So inilah dia sekitar Popeye Camp. Popeye Camp. Sejuk oh. Sejuk air ni. Ke hilir. Oh, ada juga yang mungkin dia ambil batu dari jalan, dia turun ke situ. Ini ke hulu jembatan dia. Kereta tak boleh turun situ, sini pun kereta tak boleh, di atas saja. Tapi dia kena dengan laluan jalan raya, jadi nanti orang munda-mandi tak ada private pula, tak ada privacy. So inilah sekitar dia. So itulah satu cabaran untuk mencari campsite untuk car camping. Kalau memang untuk camping menggunakan kemah punya tu, mungkin dia yang tadi itu okey lah, sebab dia luas. Gunung di atas sana. Kalau nak mandi di sini mungkin boleh ni. Mandi di hilir ni sikit. Sejuk juga. Cuma air dia hitam-hitam, mungkin keruh. Oke guys, inilah dia di sekitar Camp Popeye. Camp Popeye itu di sana di dulu sana. Di sana. Saya ini sedang pergi ke hilir. Ini adalah ke hilirnya. Kalau untuk mandi banda okey ni. Bawa anak-anak. Sebab apa? Dia dekat dengan ini jalan utama. Lepas tu kita masuk ke sini. Turun sini pun boleh, turun di sebelah sana pun boleh. Kalau nak mandi banda boleh. Tengok dia punya batu-batu, batu kerangan. Kata orang lokal. Kalau nak panggang-panggang di sini pun boleh.
So kalau jenis nak menghabiskan hujung minggu di alam sekitar, macam inilah dia. Bagi setengah orang mungkin mereka tidak minat benda-benda macam ni. Bagi orang tertentu, lokasi yang sebeginilah yang meramaikan. Kalau kita bawa kita punya bukat buatan tadi itu, mungkin ada seluai ikan dan seluai sana. Di situ nampak ada dalam sikit. Boleh lah di area ni. Okay, so kita pergi ke hulu lagi. Itu ke hulu dia. Okay, sekali lagi review Opai Campsite. Itu adalah jalan utama dia. Kita masuk ke sini. Jambatan di bawah dia tu sungai untuk mandi manda. Dan inilah dia. Kita ke situ pun boleh, nak turun ke sungai. Ini laluan dia. Motosikal okey. Cuma kereta itu kalau 4 wheel mungkin di atas selesa. Sebab kalau nak satunya sini boleh kereta, tapi kalau ada yang ini mungkin was-was nak masuk. Yang ini kena ambil tepi dia. Kecuali kalau tiang ini tidak ada dulu boleh. Sebab dia sekarang ini adalah laluan sungai mengalir dan keras sikit lah bawah tu boleh lah. Okay. Camp Opai. Oh, Opai. Yang bagus ya, tempat ni luas lah. Kalau kita ada event program yang ramai besar, ini bagus nih. Kita set dia elok-elok semua camping punya ni gadget. Jadi dia akan menjadi tempat yang bagus lah. Ambil tengah tu untuk stesen dia, ngam lah tempat ni. Ini juga sepertinya laluan turun ke air. Okay. Ni, yes. Dia turun di situ, terus ke sungai. Kita ambil air. Okay, sekitar kawasan dia luas. Ini memang sentiasa diracun lah kan, sebab itu tak ada rumput. Tempat untuk duduk. Cuma itulah rumah panjang tu belum dipakai oleh orang. Belum siap. Adapun siap, tidak ada yang tinggal di sana. Jadi mungkin kalau kita nak buat camp tu, penyediaan toilet tu kan perlu diambil kira tu. Tapi kawasan ini bagus lah. Laluan macam motor ni. Di sana tu lori dia masuk dari sana. Air ini kurang pasti ni, air gunung ke apa ni? Air gunung kali. So sebab itu kadang-kadang orang tak mau camping solo. Orang biasa-biasa. Kalau dah sampai sini dia tak tahu nak buat apa sudah. Itulah kadang-kadang cabaran dia. Melainkan kalau ada 2-3 orang barulah akan ada sesuatu untuk dibuat. Okey. Kalau nak lepak sini pun okey juga ni. Ini ya bagus laluannya tapi agak tinggi. Tidak dapat untuk kereta. Untuk kereta apa ni? Masuk. Ini laluan ke sebelah kiri dia. Kebun buah juga nih, merangkap kebun buah yang dijaga.
kebun buah. Terus pergi lagi guys, pergi ke hulu dia, pergi ke hulu. Sana boleh bakar. Racun. Dan juga pesan kalau dia tempat elektrik untuk masuk sini. Boleh tahan. Ada air nih guys. Bagus nih. Ada air guys. Itu bagus deh. Tapi itulah masuk dalam kebun macam ni saja pun dia punya nyamuk tu memang sangat banyak. Kalau lagi kita seorang ni, mungkin mencapai juga nih. Kalau beramai-ramai nyamuk tu akan membagi-bagi. Kalau seorang macam ni memang jadi mangsa terus. Seolah-olah kalau kita keluar ni memang tidak bagus, sebab akan jadi sasaran nyamuk. Okey, kita duduk dulu guys. Sebab duduk dulu dan peninggalan orang sini. Kita cuba duduk dulu.